Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. uh, Untuk makluman saudara-saudari, ini adalah satu live tergempar. Okey, ini adalah satu live tergempar yang akan membincangkan dua perkara utama iaitu kekalahan usul kerajaan di Dewan Rakyat sebentar tadi, dan yang kedua berhubung dengan isu hutang 1MDB. Apa yang saya nak beritahu ialah Najib koyak terus. Jadi ini adalah pembongkaran dan juga satu live tergempar, dan jika ada gangguan siaran jangan ke mana-mana. Saya akan ulang siaran sehingga saya berjaya menyuarakan apa yang ingin saya suarakan. Jadi bersama saya sehingga ke hujung siaran. Okey. Dan sepintas lalu saya nak beri satu mesej kepada penonton-penonton di YouTube. Ada yang merungut apabila kadang-kadang saya membaca soalan penonton. Mereka kata soalan tu bukan dari YouTube. Okey, memang benar, sebab kadang-kadang saya buat live di saluran lain dan kemudian membawanya ke YouTube. Jadi apabila saya membaca soalan penonton, sebenarnya saya sedang membaca soalan penonton di saluran yang lain, contohnya Facebook. Kadang-kadang saya buat live di YouTube. Jadi apabila saya membaca soalan penonton, saya membaca terus soalan penonton di YouTube. Jadi bagi penonton-penonton YouTube, jika anda menonton siaran ni pada waktu malam, jadi jika anda mendapati saya tidak membaca soalan penonton YouTube, jadi jangan khawatir, terus bertanya soalan dan saya akan kumpulkan soalan-soalan penonton YouTube dan akan membuat live khas bagi membincangkan soalan-soalan YouTube setiap hujung minggu. Okey, jadi teruskan tanya soalan walaupun di YouTube anda lihat soalan anda tidak dijawab. Anda lihat saya menjawab soalan lain. Okey. Jadi sebentar tadi kerajaan menerusi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah mengusulkan pelanjutan Seksyen 40 Seksyen 4/11 SOSMA, Akta SOSMA 2012, yang membenarkan penahanan seseorang tanpa bicara selama 28 hari. Untuk makluman saudara-saudari, di Dewan Rakyat sudah tercipta sejarah di mana saya bacakan 86 ahli parlimen menolak usul ini berbanding 84 ahli parlimen yang menyokongnya. Ini bermakna usul kerajaan yang dibawa oleh kerajaan di Dewan Rakyat, walaupun tidak kira lah dalam hal ini ianya bersangkut paut dengan SOSMA, Akta SOSMA, tapi tidak kira usul mana, yang pentingnya usul kerajaan hari ini dalam sejarah telah kalah di parlimen. Okey, apakah maksud di sebalik kekalahan ini? Okey, maksudnya amat berat, tetapi buat masa ni saya tidak akan sentuh. Dan jika perlu saya akan buat satu lagi live tergempar bagi membincangkan perkara ni setelah merujuk kepada peguam dan pakar perlembagaan. Tetapi hari ini dalam sejarah, usul kerajaan yang dibawa oleh Hamzah Zainuddin telah kalah. Undi 86 lawan 84. Okey. Jadi saya difahamkan menurut laporan FMT, Speaker Dewan Rakyat jadi kelam kabut selepas itu apabila proceeding Dewan Rakyat telah dihentikan setelah usul ini kalah, dan live stream tiba-tiba dihentikan. Jadi lebih dari itu, kita tunggu saya buat satu lagi live tergempar jika perlu, sebab saya nak rujuk pakar-pakar perlembagaan. Okey, itu satu. Kedua, Najib Kantoi. Tetapi sebelum saya masuk isu Najib Kantoi, saya nak buat satu pengumuman bahawa Malaysia Gazette telah membawa satu laporan berita
yang menimbulkan persoalan. Mereka telah bertanya soalan, benarkah Tun akan tubuhkan Gerakan Pejuang Nasional, GPN? Dan mereka mendakwa ada poster-poster berkenaan perkara itu ditularkan. Saya rasa semua penonton tahu GPN adalah satu perkara yang telah saya cadangkan dalam live-live saya dan penulisan saya. Dan saya rasa laporan Malaysia Gazette disengajakan. Ya, sebab kita ada ramai penyokong Tun, dan apabila mereka mendengar cadangan saya, mereka teruja dan mereka setuju dan mereka membuat poster. Mereka bukan berkata mereka bukan berkata Tun dah setuju membuat GPN, tak. Mereka membuat poster sebagai menyokong GPN. Itu hak peribadi orang-orang yang menyokong Tun. Okey? Tapi mereka menyuarakan sokongan mereka terhadap cadangan ini. Tetapi apa yang Malaysia Gazette telah buat ialah Malaysia Gazette telah mengambil benda ni sebagai satu tanda mungkin Tun sedang menubuhkan GPN. Dan mereka telah menimbulkan persoalan tu sekaligus menimbulkan persepsi Tun ada perancangan untuk mewujudkan GPN. Ini berita palsu, dan apabila saya merujuk kepada poster-poster ni, tidak ada mana-mana yang saya lihat yang menimbulkan persoalan ini. Jadi timbul sekarang persoalan, apakah niat Malaysia Gazette mensensasikan berita palsu ni? So saya tidak ingin lanjut, tapi saya nak khabarkan kepada anda, ini berita palsu yang ada cuma cadangan yang telah saya lontarkan, iaitu penubuhan The Rakyat's Council yang akan mengepalai GPN atau Gerakan Perjuangan Nasional. Ini cadangan saya. Okey? So saya persoal motif Malaysia Gazette yang diketahui adalah pro Najib. Ramai dapat lihat dengan jelas lah pro Najib. Okey. Baik. Kemudian saya nak bawa kepada perhatian anda semua isu hutang 1MDB. Najib sudah kantoi sekali lagi, Najib dah koyak sekali lagi. Anda masih ingat sebelum PRN Johor, Najib telah memberitahu Dewan Rakyat bahawa tidak ada satu sen pun wang rakyat yang digunakan untuk membayar hutang pokok atau hutang prinsipal 1MDB. Ini kenyataan Najib, kenyataan palsu. Okey, tetapi masa tu Najib tidak mengaku. Menurut Najib, bayaran sebanyak, saya baca ya, 16.4 bilion ringgit yang diterima daripada Goldman Sachs bukanlah wang rakyat, tetapi sebaliknya boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Maknanya Goldman Sachs ada membuat bayaran tertentu 16.4 bilion, dan juga ada bayaran-bayaran lain yang dibuat oleh M-Bank dan sebagainya berjumlah 23 bilion ringgit boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Jadi dua perkara yang Najib beritahu. Pertama, Najib beritahu bahawa tidak ada satu sen pun wang rakyat yang digunakan untuk membayar hutang prinsipal 1MDB. Ini jelas penipuan, tetapi itu yang Najib beritahu kepada Dewan Rakyat. Kedua, duit yang diterima daripada Goldman Sachs, M-Bank, Deloitte dan sebagainya yang berjumlah 23 bilion ringgit seharusnya digunakan untuk bayar hutang MDB. Jadi kronologinya, perkara ni telah disangkal terus oleh ramai MP, sebab saya tahu, rakyat yang peka terhadap isu 1MDB ni tahu, MP tahu, semua tahu bahawa Najib menipu Dewan, mengelirukan Dewan, penipu terus. Okey. Jadi banyak cabaran telah diberikan oleh MP, oleh ahli politik, tapi Najib zip mulut dia sebab nak PRN. Dia takut, malah speaker mengarahkan Najib untuk menjelaskannya pada satu tarikh tertentu. Najib boleh sewenang-wenangnya beritahu speaker, saya tak ada masa, saya sedang berkempen, saya akan jelaskan pada satu tarikh tertentu yang selepas PRN, dan speaker tidak buat apa-apa, tidak ambil apa-apa tindakan terhadap Najib. Itulah kuasa Najib. Ya. Jadi Zafrul adalah orang pertama yang telah bangun dan menegakkan kebenaran dan berkata apa yang Najib beritahu tipu. Tapi Zafrul tidak guna perkataan tipu. Hakikatnya Zafrul beritahu duit rakyat memang ada digunakan untuk membayar hutang 1MDB, di mana 6.5 bilion berupa faedah, ya, 6.5 bilion ringgit berupa faedah daripada hutang 1MDB ni, hutang pokok ni sedang dibayar oleh kerajaan
dan ini menggunakan duit rakyat. Zafrul mendedahkan. Dan menurut Zafrul, ini adalah hutang kumulatif, hutang faedah yang terjana daripada pinjaman-pinjaman melibatkan bond-bond 1MDB dan juga bond-bond yang diterbitkan daripada nota yang diterbitkan dulu sebelum 1MDB diwujudkan, ya. Sebab 1MDB ni adalah TIA, Terengganu Investment Authority, ditukar menjadi 1MDB. Jadi sebelum menjadi 1MDB, TIA telah menerbitkan nota berjumlah 5 bilion. Jadi ini adalah faedah-faedah yang sedang dibayar. Jadi sebenarnya hutang 1MDB jumlah dari awal sampai sekarang ni, termasuk faedah-faedah yang ada pada masa ni, di sekitar 50 bilion. Yang tertunggak yang baki adalah 38.8 bilion. Terdiri daripada 32.3 bilion ringgit, ya, yang merupakan hutang pokok, dan 6.5 bilion ringgit yang merupakan faedah yang terjana setakat ini yang masih belum dibayar. Dan menurut Zafrul, 6.5 bilion faedah ni sedang dijelaskan bayarannya oleh kerajaan, dan ini wajib. Dan menurut Zafrul, hutang pokok ni tak payah dibayar lagi kerana ianya belum matang, ya. Dan hutang ni, hutang pokok dan hutang faedah ni, semuanya rakyat akan tanggung sehingga 2039, tak silap saya. Lama lagi kita akan tanggung disebabkan 1MDB ni. Jadi semua ni Najib tidak cerita. Di dalam Dewan Rakyat, Najib bangun dan dia berkata, kalau 2018 hutang dia 32 bilion, hutang 2019 hutang dia banyak, sama, 2020 hutang dia sama, dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan tidak ada satu sen pun yang dibayar. Sebenarnya Najib sedang merujuk kepada hutang pokok. Dia tak sentuh faedah 6.5 bilion yang sedang dibayar oleh kerajaan. Najib juga tidak cerita bahawa sebenarnya hutang pokok ada sebahagian sudah dibayar sebelum Barisan Nasional tumbang. Dan hutang ini dibayar pada 2017 dan 2018. Maknanya sekarang hutang pokok yang baki adalah 32.3 bilion yang masih belum matang. Dan faedah yang terjana setakat ini adalah 6.5 bilion ringgit yang wajib dibayar dan sedang dibayar. Jadi Najib kata tidak ada satu sen pun duit rakyat digunakan untuk membayar hutang pokok. Tetapi apa yang Najib tidak beritahu adalah pada 2017 dan 2018 kerajaan dan Menteri Kewangan diperbadankan, yang dikepalai oleh Najib pada ketika itu sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, telah membayar balik hutang pokok. Tapi ini tidak dijelaskan. Najib cuba kelirukan Dewan. Tetapi hari ini kita didedahkan bahawa sebenarnya dalam jawapan bertulis Najib kepada speaker, okey, Najib mengaku bahawa 1MDB memang membuat bayaran terhadap hutang pokok pada 2017 dan 2018. Maknanya kat situ Najib sudah sah mengelirukan Dewan dulu apabila memberitahu tidak ada satu sen pun duit rakyat dibayar, ya, untuk menjelaskan hutang pokok 1MDB. Dan Najib itu berkata pembayaran hutang pokok pada 2017 dan 2018 dibuat daripada penjualan aset, daripada dana yang diperolehi menerusi penjualan aset 1MDB seperti Edra Energy dan Tun Razak Exchange. Jadi 1MDB ada jual aset dia. Daripada pulangan yang diperolehi menerusi penjualan ini, Najib kata duit itu digunakan untuk membayar sebahagian hutang pokok pada 2017 dan 2018. Maknanya sebahagian hutang pokok sudah dibayar dan baki sekarang adalah 32.3 bilion. Itu yang Najib beritahu. Jadi persepsi yang ditimbulkan oleh Najib bahawa ini bukan duit rakyat, ini sebenarnya penjualan aset 1MDB dan digunakan untuk membayar hutang pokok, iaitu kerajaan telah di bawah Najib telah membayar 7.47 bilion pada 2017 dan 1.65 bilion pada 2018 menggunakan
dana yang diperolehi dari penjualan aset ni. Tetapi tahukah anda Najib menipu speaker? Sebab dana yang Najib maksudkan daripada penjualan Edra, syarikat tenaga dan Tun Razak Exchange tu sudah habis digunakan sebelum 2017. Itu bukanlah duit yang digunakan untuk bayar hutang pokok YMDB. Hutang pokok YMDB dibayar oleh kerajaan yang merupakan penjamin kepada bon-bon dan nota yang diterbitkan oleh YMDB menggunakan duit rakyat. Ya. Okey. Jadi Najib sedang menipu. Dia kantoi, dia koyak, dia tak boleh nak jelaskan sebelum PRN Johor. Jadi dia tunggu, dia beritahu speaker saya sibuk kempen. Speaker pun terima jawapan dia. Kemudian lepas habis PRN, dia buat penipuan lagi. Dia koyak. Dan anda masih ingat apabila Najib sudah ditekan untuk menjawab dalam Facebook dia cuba spin. Dia kata kerajaan sepatutnya melangsaikan hutang pokok supaya tidak akan terjana faedah lagi. Cuba bayangkan, di antara pada ketika Najib menjadi Perdana Menteri, di antara tahun 2009 hingga 2014, di antara 2009 hingga 2014, 1MDB terpaksa membuat pinjaman berjumlah 6.5 bilion campur 5 bilion ringgit. 6.5 bilion US dollar campur 5 bilion ringgit Malaysia. Banyak tu. 6.5 bilion US dollar, kalau masa tu lebih kurang lah kita kali 4 lah, kita kali 4. Anggaran kasar je. 6.5 kali 4 berapa? 26 bilion ringgit campur 5 bilion ringgit berapa? 32 bilion ringgit. Ya, dipinjam. Ini lebih kurang pinjaman lah. Dia terbitkan bond, subsidiary YMDB terbitkan bond, kemudian terbitkan nota, jadi dapatlah dana ni. Itu pada dan sebelum 2014 dah buat pinjaman ini. Maknanya kerajaan memerlukan duit itu untuk kononnya lah melakukan pembangunan, melakukan pembelian aset-aset tenaga dan sebagainya. Kononnya lah. Okey. Tapi kita tahu itu palsu sebab akhirnya FBI mendedahkan daripada 6.5 bilion dolar yang terjana itu, Najib dan anak tiri dia menerima 4 bilion lebih ringgit Malaysia. Kemudian kita dapat tahu 1.4 bilion US dollar telah disalur kepada satu syarikat yang dikaitkan dengan Jolo, di mana didakwa kononnya dana itu diagihkan untuk membayar orang yang bersubahat. Tapi apa pun, pada dan sebelum 2014 kerajaan di bawah Najib terpaksa pinjam lebih kurang 32 bilion ringgit untuk melakukan kononnya pembangunan dan beli aset. Okey. Jadi kalau masa tu kerajaan memerlukan duit banyak, pinjam, dan setuju, kerajaan setuju sampai 2039 mereka akan membayar balik pokok dan faedah yang terjana. Jadi bila anda pinjam 32 bilion ringgit, cuba kira sampai 2039, akhirnya banyak faedah yang akan terjana yang wajib dibayar oleh kerajaan. Sebab kerajaan penjamin. Najib setuju. Jadi kerajaan bawah Najib pada sebelum 2014 setuju sampai 2039, selagi bon-bon tak matang, mereka akan menumpu kepada membayar balik faedah. Mereka sanggup bayar balik faedah banyak sebab mereka memerlukan duit, memerlukan pinjaman 32 bilion. Kalau masa tu perlu pinjam 32 bilion ringgit untuk pembangunan, masa ini, hari ini, di mana ekonomi berlipat kali ganda teruk berbanding 2014, ekonomi dah mudarat, kewangan negara dah mudarat sebab kegagalan pentadbiran Najib, Muhyiddin dan Ismail Sabri. Adakah Najib
rasa sekarang tiba-tiba kerajaan ada keupayaan untuk membayar balik prinsipal hutang pokok. Dulu dah kena pinjam, sekarang tiba-tiba Najib cadangkan bayar balik pokok supaya tak kena faedah. Bodoh tak bodoh? Inilah cara Najib kelirukan. Kalau dulu terpaksa pinjam, sekarang kerajaan sah tak ada kemampuan untuk membayar balik keseluruhan hutang pokok. Dan selagi hutang pokok tak matang, kerajaan menumpu kepada pembayaran faedah beransur-ansur, supaya kerajaan pada masa sama boleh melakukan pelaburan-pelaburan lain yang boleh menjana dana yang seterusnya boleh digunakan beransur-ansur untuk membayar balik hutang-hutang baki. Ya. Ini cara Najib berdaya. Dan hari ini Najib dah mengaku memang kerajaan ada bayar balik hutang pokok. Tapi kat situ pun dia tipu. Dia kata 2017 dan 2018 8 bilion lebih ringgit digunakan untuk membayar hutang pokok. Pada masa tu yang lebih besar menggunakan penjualan aset-aset tertentu. Sebenarnya duit penjualan aset tu dah habis sebelum 2017. Yang digunakan untuk membayar hutang pokok ialah duit rakyat. Kemudian Najib cuba kelirukan speaker. Dia kata sebenarnya apabila dia bercakap di Dewan Rakyat sebelum PRN Johor, dia merujuk kepada zaman pentadbiran PH. Anda rujuk balik kenyataan Najib dalam Dewan Rakyat sebelum PRN Johor. Tak ada mana-mana Najib kata dia merujuk spesifik kepada pentadbiran PH. Hujah Najib adalah berhubung hutang 1MDB sahaja secara keseluruhan tanpa merujuk kepada mana-mana pentadbiran. Jadi Najib dah koyak menipu. Ya. Jadi dua perkara penting hari ini. Najib dah koyak isu 1MDB, tetapi yang lebih penting lagi, hari ini kerajaan telah gagal dalam usul yang dibawanya dalam Dewan Rakyat. Apakah maksud kegagalan ni? Saya rasa ramai dah sudah teka, tapi saya tidak ingin lafazkan selagi saya belum rujuk kepada pakar berkaitan. Saya tahu impak kegagalan ni, dan saya rasa ramai tahu impak kegagalan ni, tapi saya tidak akan lafazkan selagi belum saya rujuk kepada pakar berkaitan. Jadi ini live saya hari ini, dan saya akan melayan beberapa soalan. Jika anda ada soalan boleh bertanya sekarang. Jika anda sedang menonton siaran ini di YouTube, hari ini saya bukan menumpu kepada soalan anda, tetapi teruskan bertanya, sebab saya akan buat satu sesi khas untuk menjawab soalan penonton YouTube hujung minggu ni. Jadi ada soalan Asma Laili. Saya mula dari sekarang dari soalan Asma Laili. Jadi jika ada soalan yang saya dah terlepas, anda ulanginya di bawah. Asma Laili, memang bodohkan lingkup selagi mereka jadi kerajaan rakyat teruk. Betul. Agnes Sabau, Najib ada hutang lah bos. Betul. Seng Hok, koyak tak koyak dia masih ke sana sini. Itu dia masih ke sana sini tu betul, tapi dia memang koyak menipu lah isu 1MDB ni. Asma Laili RJ, kenapa lambat sangat tindakan terhadap dia, denda pun tak bayar? Saya tidak tahu. Sebenarnya bagi ramai orang ini sudah jadi satu polemik, satu misteri. Orang curi sikit akan kena teruk-teruk. Najib dia bebas pergi sana sini. Agnes Sabau, Najib BLM selesai kes mahkamah bos. Saya tak faham. John, Najib pinjam dari siapa tuan tadi? Okey. Ini pinjaman ni adalah bond terbitan 1MDB, subsidiary 1MDB yang dijamin kerajaan. Dan nota yang diterbitkan oleh 1MDB sebelum tu TIA lah, lepas tu tukar jadi 1MDB, yang dijamin kerajaan. Maknanya jika 1MDB gagal, kerajaan kena bayar. Kerajaan bayar guna duit siapa? Duit rakyat. Dan jumlah yang dipinjam secara total 32 bilion ringgit lebih. Pada masa tu kerajaan bawah Najib sebelum 2014 setuju bayar pinjam dana ni dan bayar balik semua faedah sehingga 2039, menandakan kerajaan tidak ada duit dan perlu dana banyak tu untuk melakukan perkara-perkara tertentu, termasuk membantu dalam pilihan raya. Okay.
Sekarang dalam keadaan ekonomi yang dah berlipat kali ganda lebih teruk, malah mudarat, Najib tiba-tiba kata boleh bayar balik faedah. Kalau dulu kena pinjam, sekarang cuba cerita, Najib cerita dari mana nak dapat duit nak bayar balik hutang pokok. Perkara paling logik bagi seorang pakar ekonomi melakukan ialah membayar balik faedah tertentu dan melakukan pelaburan lain supaya terjana dana untuk perlahan-perlahan bayar balik faedah hutang pokok. Jadi Najib sedang mengelirukan semua kerana dia cuba lari dari hakikat bahawa hutang 1MDB yang keliling pinggang ni ditanggung oleh rakyat dan wajib ditanggung oleh rakyat menggunakan duit anda yang sedang seksa sekarang sehingga 2039. Ya. Asma Laili, kerajaan tu Atan Tompok, orang kaya cuba diselamatkan dari kesalahannya ya, betul. Amias Amis, cerita lapuk buat apa bro, 2022 kena kerja bangun negara. Ni nampak macam laskar ke apa, saya tak tahu. Ini adalah retorik yang sedang dimainkan oleh laskar-laskar Najib. Cerita lapuk. Ini bukan cerita lapuk. Sekarang ni kerajaan dan negara, ekonomi negara, kewangan negara, sebahagian daripada kesengsaraan yang ditanggung yang menyebabkan pembangunan negara terbantut disebabkan 1MDB dan Najib. Sebahagian daripada sebab ekonomi tidak maju adalah sebab pelabur takut disebabkan mereka melihat satu parti yang diterajui secara de facto oleh Najib sedang cuba kembali berkuasa. Akhirnya anda mudarat, negara tak boleh membangun. Jadi ini bukan lapuk. Ini perlu diberitahu kepada rakyat secara berterusan. Yang anda lihat peratus undi yang diperolehi oleh BN di Johor menunjukkan prestasi BN menyusut teruk. BN hanya menang sebab hampir separuh pengundi tidak keluar mengundi di Johor kerana mereka protes, kerana blok-blok parti alternatif tidak mampu memberi keyakinan bahawa mereka boleh bentuk satu blok yang mampu membawa kemenangan yang meyakinkan. Ya. So benda ni penting dan anda lihat rakyat makin meluat dengan Najib. Okey. Jadi parlimen tu, orang yang bertanya, tiba-tiba lepas kalah usul kerajaan, sidang parlimen, saya bacakan laporan, sidang parlimen proceeding telah dihentikan secara mendadak dan live stream telah dihentikan. Ya. So apa-apa saya akan buat live berasingan lah. Okey. Amri Ismail, pandangan Tuan RJ tentang gabungan baru, adakah ia benar? Ulas sedikit. Saya dah ulas tadi, anda ulang siaran ni. Di awal saya dah ulas, ya. Saya buat cadangan noktah. Okey. Tapi ada portal Malaysia Gazette cuba timbulkan persepsi kononnya ini adalah sesuatu yang Tun sudah sedang usahakan. Ini berita palsu, ya. Okey, saya dah jelaskan, sila rujuk balik. Ya, lapuk tak lapuk, Najib hutang rakyat pula kena bayar, ya. Dan rakyat sekarang tengah sengsara. Tapi anda sedang membayar hutang Najib yang ditimbulkan oleh Najib lah. Dan FBI dah sahkan daripada 6.5 bilion US dollar yang dijana, yang menjadi sebahagian dari hutang 1MDB itu, sebanyak 4 bilion lebih ringgit telah sampai kepada Najib dan anak tiri dia. Jadi saya telah sarankan agar kerajaan Malaysia dan pihak mahkamah pendakwaan kes 1MDB menghubungi pihak DOJ Amerika dan juga kerajaan Amerika untuk mendapat kerjasama agar pegawai-pegawai FBI berkaitan boleh turun dan menjadi saksi pendakwaan di dalam kes 1MDB di sini. Sebab siasatan 1MDB FBI di sana sudah diselesaikan dan mendapati Najib dan anak tiri dia dapat 4 bilion ringgit lebih. Ya. Muhammad Arif,
bos, saya nak beritahu ya, kalau ada yang tulis mesej, banyak laskar lah, tapi ada yang tulis mesej, bosan, aku mengantuk dan apa kan. Jadi kadang-kadang saya bantu mereka. Kalau saya dengar perkataan dengar boleh, percaya jangan. Jadi saya tahulah dia orang ni bukannya percaya. Jadi saya bantu. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana nak singkirkan diri. Jadi saya bantu singkirkan mereka. Jadi jangan buang masa lah di sini ya. Jangan jadi kutu rayap di sini. Kalau nak mesej secara berhujah dan secara berhemah dan jadi matang. Kalau yang bodoh-bodoh ni yang cuba hanya mengeruhkan keadaan, saya tahulah nak buat apa ya. Okay, saya terus ke bawah. Okey, terima kasih Garrett, Asmalali. Kan ada you je RJ untuk beri penerangan, bantulah rakyat Malaysia. Thank you RJ. Kami ada you je untuk beri penerangan. Jangan kata begitu. Terima kasih Asmalali. Anda juga ada page penerangan parti-parti berkaitan, seperti Warisan ada Facebook page dia, Pejuang ada Facebook page dia. Anda perlu kerap rujuk. Dia pun ada dia punya kawasan. Anda perlu rajin rujuk. Lepas tu ada page official, tapi page official Tun Mahathir memang ramai follower dia ya. Anda kena rajin rujuk. Setiap seorang melakukan apa yang mereka mampu ya. Din Mahat, hutang belum selesai, macam mana nak cakap lapuk? Betul. Ini laskar. Saidon Abdullah Sopiah, 2020 telah berlalu, Malaysia telah tetap macam dulu. Nak jadi negara maju sampai bila boleh selesai MDB ni? 2039. Dan ucapkan terima kasih kepada Najib, sebab anda sebagai rakyat Malaysia perlu menanggung hutang MDB sampai 2039. Jadi jangan lupa ucap terima kasih kepada Najib kerana anda terpaksa menanggung seksa ni ya. Okey, jadi saya ambil 1-2 soalan saja lagi. Muhammad Sani, saya percaya MDB Najib ambil duit berjuta-juta ringgit, rakyat kena sedar. Okey, last kali Khai Azmi, guna modal lain lah macam. Okey, ini dah last call. Okey, sebentar lagi saya akan letak link berkaitan di ruang tajuk, jadi jangan lupa rujuk link ni dan rujuk live semalam, sebab ada berita palsu yang gempurkan oleh portal-portal tertentu. Ingat, GPN ni hanya cadangan saya, dan jangan terbeli dengan berita palsu kononnya ini adalah sesuatu yang Tun sedang lakukan. No such thing. Okay, so rujuk live saya semalam berhubung isu GPN ini, rujuknya di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Saya akan letak link di ruang tajuk. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.